Okey, tengok soalan kita yang hari tu. Okey, yang hari tu kita dah berhenti dekat soalan nombor 12 lah, soalan objektif nombor 12. Okey, jadi hari kita sambung lagi lah. Okey, bab yang soalan yang berikutnya, kita akan masuk soalan yang ke-13. Okey, alright. So, sepanjang saya bercakap nanti, kalau ada yang tak faham nanti, minta bertanya lah. Jangan senyap, jangan diam. Okey, dan kalau saya minta jawab tu, cuba jawab lah. Okey, tak dapat jawab tak apa. Ataupun salah jawab tak apa. Okey, kita belajar. Tapi jangan diam lah. Kalau diam, saya anggap kamu semua faham lah. Itu saja. Okey, alright. Okey, pada minggu lepas kita dah menjawab soalan objektif. Okey, soalan nombor 1 sampai soalan nombor 12. So, untuk hari ini kita sambung soalan nombor 13 dan seterusnya. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan nombor 13. Okey, Nurul membuka satu akaun. Okey, satu akaun keakuan. Akaun. Okey, satu akaun simpanan tetap. Okey, clue sini beritahu dia buka akaun simpanan tetap. Okey, dia buka akaun simpanan tetap. Maksudnya sini ialah akaun tersebut dia masukkan duit, tak boleh keluarkan sebarang waktu lah, kena ikut tempoh. Okey, berjumlah RM5,000. Okey, untuk tempoh setahun. Okey, dan bank memberikan kadar faedah 4% setahun, dan di sini dia kata di compound 3 kali. Okey, ini yang paling penting sekali. Okey, soalan kata di compound 3 kali dalam setahun. Okey, soalan beritahu hitung, okey, ini soalan minta, okey, hitung jumlah simpanan Nurul di akhir tempoh simpanannya. Okey, ini soalan. Okey, clue kat sini ialah dia simpan duit RM5,000 untuk tempoh setahun dan diberikan kadar faedah 4% dengan dikompaun 3 kali setahun. Okey, okay, bagi pelajar yang baru masuk topik ni, baru masuk kelas kita, okey, mungkin mereka tak tahu lagi, tak ingat lagi apa dia faedah kompaun, apa dia faedah mudah. Jadi saya ulang baliklah. Saya ulang sikit sebelum kita mulakan kelas kita untuk hari ini. Okey, ini sebagai ingatan baliklah, sebagai ingatan semula. Okey, dalam simpanan kita ada dua jenis faedah. Okey, dalam simpanan kita ada dua jenis faedah. Okey, ada dua jenis faedah yang bank beri, faedah, okey, yang bank beri untuk simpanan kita. Iaitu apa dia? Okey, yang pertama adalah faedah mudah, yang kedua adalah faedah compound. Okay, ada dua jenis faedah yang diberikan oleh bank untuk simpanan kita. Bergantunglah pada bank tersebut. Okay, sama ada bagi faedah mudah atau faedah compound. Okay, apa perbezaannya? Perbezaannya dari segi pengiraan lah. Dari segi pengiraan yang paling utama sekali. Yang mana, okay, kita kena ada contoh. Faedah mudah, contoh tu bagi. Okay, faedah mudah, dia punya formula adalah, okay, formula ni akan dibagi dalam exam lah. Tapi just kamu kena ingat lah. Tapi kalau ingat dari awal lagi bagus. Okay, tak boleh nak rujuk senarai formula. Okay. Untuk faedah mudah, formulanya ialah I sama dengan PRT. PRT, ini adalah formula. Okay, formula bagi faedah mudah ini dia. Iaitu PI sama dengan PRT, iaitu di mana I adalah jumlah faedah. Okay, jumlah faedah. Okay. P adalah principal, iaitu jumlah simpanan kita. R adalah kadar faedah. Okay, R adalah kadar faedah, rate lah. Okay, rate. Dan juga T adalah tempoh. Tempoh masa. Okay, tempoh masa. Biasanya kita guna tahun lah, berapa tahun. Okay, ini adalah formula bagi faedah mudah. Kita hanya kira dia punya faedah sahaja. Okay, untuk faedah compound pula, dia punya formula lain sikit. Okay, untuk faedah compound pula, formulanya ialah, berbentuk, okay, begini saya masukkan nilai. Dia bentuk gini, iaitu, okay, P tambah dengan, okay, kita buat kurungan, 1, okay, darab dengan, okay, 1 tambah, P darab dengan 1 tambah dengan R, okay, R per N dengan kuasa TN. Ini formula bagi faedah compound dan dia sebut sebagai MV.
MV, Matured Value. Ini formula dia. Di mana MV itulah nilai matang. Nilai matang. Nilai matang. Yang mana maksudnya sampai tempoh di akhir tempoh simpanan, di akhir tempoh simpanan, berapakah jumlah simpanan? Berapa jumlah simpanan? Ada berapa jumlah simpanan kita? Berapa jumlah simpanan kita? Yang tadi ni, yang ini dia hanya kira berapa faedah terdapat, bukan jumlah simpanan. Ini dia dapat kali jumlah simpanan. Iaitu hasil daripada prinsipal campur dengan faedah terus. Yang ini hanya faedah saja. Yang formula ini hanya untuk kira faedah saja. Nak dapat jumlah simpanan, jumlah simpanan untuk yang ni kita kena buat pula prinsipal tambah dengan I. Dah dapat prinsipal ni tambah pula dengan I. I ni apa dia? I inilah yang atas tadi lah, yang kiraan atas ni. Tapi untuk faedah compound, dia kira terus semua sekali. Prinsipal dan faedah dikira semua sekaligus. Tak payah nak kira apa lagi dah. Di mana P tu sama juga prinsipal, jumlah simpanan. R pun sama juga, iaitu kadar faedah. R pun sama juga kadar faedah. R adalah kadar faedah. Kadar faedah. Kemudian N. N ni biasanya kat sini lah. N adalah bilangan compound. Compound. Maksudnya compound sebenarnya adalah berapa kali dia kira. Setahun tu berapa kali dia kira. Itu maksud bilangan compound. Dan T itu adalah tempoh masa. Tempoh masa. Sama juga lah, dia biasanya dalam tahun. Dan kat sini dia ada T darab N lah. Kena atas T ni. Dia sebenarnya adalah T darab N. Okey. Macam mana kita nak kira? Kita tengok contoh. Kita bagi contoh dulu lah. Kita ambil contoh ni lah. Kita ambil contoh ni. Nurul ni, dia buka kesemuanya tetap. Katakanlah, saya ambil contoh ni. Saya ambil contoh yang ni. Contoh yang ni. Yang ini dia kata faedah mudah. Contoh saya ubah ayat ni, faedah mudah. Ini faedah mudah, ini faedah compound. Contoh pengiraan dia, seterusnya dapat jawapan lah. Yang ini dia dapat faedah mudah. Clue ni adalah faedah mudah. Yang sebelah kiri kanan pula adalah faedah compound. Macam mana kiraan dia? Tengok kiraan kat sini ya. Untuk faedah mudah kita guna formula ni. Jadi untuk di sini kita masukkan maklumat. I sama dengan PRT. Simpanan dia adalah sebanyak RM5,000. Kadar faedah pula ialah 4%. Jadi 4%. Dan dia simpan selama setahun. So darab 1. Darab 1. Ini cara kiraan dia. Untuk faedah mudah. Jadi dapat berapakah simpanan faedah dia? Jadi I sama dengan, kita gunakan kereta, RM5,000 yang dia simpan, darab dengan 4%, darab dengan 1. Jadi di hujung tahun, dia dapatlah faedah sebanyak RM200. Ini faedah yang dapat. Jadi di hujung tahun tu, berapakah simpanan dia? Jumlah simpanan dia ialah RM5,000 yang dia simpan, tambah dengan RM200 faedah, maka jumlah simpanan dia adalah akan di RM5,200. Ini cara nak kira kalau diberikan faedah mudah. Alright, ini cara dia. Kalau faedah compound pula, formulanya ni. Di mana nilai matang ni merujuk pada hujung tahun berapa duit dia ada. So formula sama. Prinsipal, dia simpan RM5,000. Ada faedah 4%. Cuma dekat sini kita kena letak 0.04. Kenapa? Sebab 4 bahagi 100. Jangan letak 4. 4 bajet inilah rate dia. Compound pula. Soalan kita tadi, dia di compound 3 kali setahun. Maksudnya setahun dibagi 3 kali kiraan. Tempoh tahun selama setahun di compound 3 kali. Ini adalah formula TN. Atas ni TN. T tempoh masa dan N ialah
berapa kali compound. Yang ini ikut atas ni lah, ikut kat sini. Okay, ini formula dia. Okay. So yang atas itu dia ikut. Yang ini dia ikut atas ni. Dan compound dia ikut. Okay. Alright. Lepas tu kita gunakan kereta sama je lah. Kita gunakan kereta. Dapat jawapan lah. Lepas tu. Jadi MV dia. Di hujung setahun tu. Dapat berapa? Kita gunakan kereta kita. Iaitu 5,000. Okay, 5,000. Darab dengan. Okay. 1 tambah dengan 0.04. Bahagi dengan 3 kali. Tutup kurungan. Kuasa. Okay. Buat kurungan. 1 kali 3. Setahun dengan 3 kali compound. Jadi di hujung tahun pertama, dia punya simpanan banyak ni. RM5,202.67. 68 sen itulah. Okey, itu cara nak kira dia. Okey, jadi kat hujung sini, di hujung tahun nanti, jumlah simpanan dia, jumlah simpanan ataupun kita panggil market value lah di hujung tahun tu, okey, terdapat sebanyak RM5,200, okey, 5,000 RM5,202.68 sen. Itu cara kiraan dia. Okey, alright. Ini cara kiraan dia. So dekat sini soalan dia ini tadi, dapat jawapan dia, yang B jawapan dia. Okey, cara kiraan macam mana? Macam yang ni lah, bagian ni kiraan dia. Okey, clue kata soalan kata dihitung, okey, secara compound. Okey, compound. Jadi kena guna formula yang ini. Okey, ada notasi ya. 4% ni bersamaan dengan 4 bahagi dengan 100. Okey, ini sebab clue sikitlah, takut nanti apa, terlupa kau macam mana dapat tu. Okey, 100 sama dengan 0.04. Itu dia betul dapat 4% ni. Yang perkataan ni lah. Ni pakai nota ya. Okey. Tu cara kiranya. Kalau dia kata faedah mudah ataupun tak dinyatakan faedah apa pun, guna faedah mudah. Tapi dia nyatakan kena compound, kena guna cara faedah compound. Formula yang ini kena ikutlah. Ini formula faedah compound, ini adalah formula faedah mudah. Okey, alright. So kalau dapat 5,200 tu, itu adalah untuk formula apa kata? Formula faedah mudah ya. Okey. Next, kita sambung. Boleh ya? Ada yang tak faham? Okey, nombor 13 pula. Luqman membeli sebuah kediaman, tak kisahlah berapa bilik, tak kisah pun, okey, dengan bayaran ansuran bulanan 1,200 sebulan. Okey, ni maklumat penting. Okey, dia sewakan rumah dia, dia beli rumah, setiap bulan kena bayar sebanyak RM1,200 sebulan. Okey. Kemudian dia sewakan rumah tersebut dengan kadar RM400 bagi setiap bilik. Ini soalan kebat aras tinggi lah. Okey. Ini dia sewakan bilik rumah tu, satu bilik dia sewakan RM450 dan dia ada 3 bilik. Okey. Ini penting. Hitung hasil keuntungan Luqman setiap tahun. Itu soalan minta. Okay? Soalan kata hitung keuntungan setiap tahun. Jadi untuk nak kira untung, tengok okay, berapa dia bayar setiap bulan dan berapa dia dapat setiap bulan. Itu cara dia. Okay. Kita tengok dulu. Setahun. Untuk tempoh setahun. Okay, untuk setahun. Okay. Yang dia belanjakan. Yang dibelanjakan. Iaitu dia bayar bulan-bulan lah. Yang dibelanjakan iaitu bayaran ansuran bulanan. Sama dengan setiap bulan dia bayar RM1,200. Kalau setahun, darablah 12. Okay, darab 12. Jadi setiap bulan dia, setahun, dia akan berbelanja sebanyak RM24,000. Iaitu RM1,200 sebulan. Darab dengan 12 bulan. Jadi setiap bulan dia akan belanja sebanyak RM14,400. Okay, alright. Jadi sebulan dia kena bayar kat bank RM1,200 sebulan. Kalau setahun dia kena bayar sebanyak RM14,400. Ini yang dia belanjakan. Okay. Yang dia dapat pula, yang diperolehi pula, iaitu hasil sewaan. Okay, hasil sewaan.
Di mana dia kata tadi, okay, dia ada 3 bilik. Dan setiap bilik disewakan RM450. Jadi dia ada 3 bilik. Darab 3. Ini untuk tempoh sebulan. Okay, sebulan ada RM400 darab dengan 1 bilik, ada dengan 3 bilik, dan darab lagi dengan setahun. 12 bulan lah. Okay. Jadi ini untuk ni. Okay, jadi hasil sewaan dia mempunyai sebanyak RM450, okay, kali dengan 3 dan kali lagi dengan 12 bulan. Jadi setahun dia dapat hasil sebanyak RM16,200. Itu hasil sewaan dia. Okay. Yang ini hasil sewaan. Duit dia dapat. Okay. Yang ni hasil dia belanja. Okay, jumlah dia belanja. Bayar balik dekat bank. Sebanyak ini setiap bulan. So, berapakah dia untung? Tolak je lah. Okay, jadi keuntungan setiap tahun dia sama dengan jumlah dia belanja, jumlah dia dapat RM16,200 ditolak dengan yang dia bayar RM14,400. Jadi dapat jawapan dia. Inilah keuntungan dia. Okay. Jadi RM16,200 tolaklah dengan RM14,400. Jadi setiap tahun dia dapat untung sebanyak RM1,800. Itu cara nak kira dia. Okey, alright. Seterusnya, kita pergi soalan berikutnya. Kita pergi soalan berikutnya. Okey, kita pergi soalan berikutnya. Ini cara kiraan dia. Ini cara kiraan tadi. Kalau nak rujuk lah. Kalau nak rujuk, ini kiraan dia. Okey, dapat RM1,800. Okay, next soalan kita tengok. Nombor 15. Yang manakah antara berikut bukan kelebihan kad kredit? Soalan ini masuk dalam SPM baru-baru ni lah. Soalan objektif. Okay, SPM kata 1 je. Saya tengok kata 1. Kata 1 je. Saya kata 1. SPM kata 1 ada tak? Start sini tak apa. Okay. Ini soalan ni keluar dalam SPM hari tu. Soalan nombor 2 kata silap saya. Antara berikut yang manakah bukan kelebihan kad kredit? Okay, saya nak cuba tanyalah. Okay, saya nak tanya sebab soalan senang. Okay, saya nak tanya, nak mula dari atas lalu saya mula dari bawah. Okay, nak tanya Abdul Warid Wajdi. Okay, manakah antara berikut bukan kelebihan kad kredit? A, B, C, D. A. Okay. A ya. Alright. Okay. Alright. Jawapannya betul lah. Sebab apa? Sebab kedai runcit tak guna tak terima kad kredit lah biasanya. Okay. Alright. Jawapannya ni lah. Okay. Kad kredit memang akan memudahkan kita membayar hutang, bayaran. Okay. Kad kredit memang memudahkan kita lah. Okay. Jadi kita cepat dan cekap lah. Okay. Yang ni betul kelebihan dia. Dan juga kita memang boleh kumpul mata ganjaran. Okay. Memang betul kelebihan dia. Dan juga memang tak perlu buat duit tunai lah. Ini semua ni adalah kelebihan dia. Cuma yang ni saja. Iaitu kebanyakan kedai runcit tidak menerima kad kredit sebagai kad bayaran. Jadi ini bukan kelebihannya lah. Okay. Alright. Thank you untuk Abdul Warid. Okay. Soalan 16. Kali ni nak mengira. Tengok clue dia. Hitung nilai pulangan atas pelaburan ROI. Okay. So yang ini kalau kita masih ingat untuk mengira return of investment kita mesti mencari dulu berapakah perbelanjaan kita dan berapakah keuntungan kita. Itu paling penting dulu. Okay. So dekat sini kita ulang balik, ingatan balik. Okay. Untuk kira ROI, okay, kita mencari keuntungan modal per dengan modal awal. Okay, kemudian darab dengan 100. Ini clue awal lah. Okay, ingatan balik. Cara nak kira return of investment ialah
kita cari keuntungan modal, maksudnya lepas kita jual balik saham kita tu, berapa kita dapat. Okey, lepas tu tolak dengan per dengan modal awal, darabkan 100. Inilah cara untuk mengira return of investment. Okey, kita tengok dulu. Mula-mula sekali tengok, berapakah modal kita? Modal awal kita. Di mana soalan beritahu, Daniel membeli 100 unit saham. Okay, dia beli 100 unit saham berharga RM10 seunit. Inilah modal awal dia. So, dia beli 100 saham, setiap saham berharga RM10. RM10. Jadi, modal yang dikeluarkan adalah sebanyak RM1000. Ini adalah modal awal. Okay, ini namanya modal awal. Okay, kemudian kita tengok pula. Dia mendapat dividen. Ini hasil. Dividen RM5. Okay, ini adalah hasil yang dia dapat. First kali lah. Okay, kemudian ketika harga saham sedang menaik, Daniel telah menjual semua saham dia. Okay, bila jual saham, dia akan dapat hasil juga. Okay, dan mendapat pulangan sebanyak RM1,300. Ini dia hasil dia juga. Okay, so ini modal awal dia. Okay, kemudian hasil pula, okay, dia dapat daripada mana? Okay, daripada dividen campur dengan jualan saham. Jualan saham, ini hasil dia. Jadi berapa dia dapat? Kita tengok situ, maka dia dapat dividen dapat RM50, okay, RM50, campur dengan hasil jualan saham RM1,300. Jadi jumlah hasil yang dia dapat adalah sebanyak RM1350. Ini hasil yang dia dapat. So, berapakah keuntungan dia? Di sini kita tengok. Keuntungan yang dapat ialah jumlah hasil dapatan dia 1350 ditolak dengan modal awal dia RM1,000. Jadi dia untung sebanyak RM350. Ini adalah keuntungan modal dia. Okey, jadi untuk kira ROI macam mana? Okey, untuk kira ROI, ROI, kita ambil lah yang bahagian keuntungan ini. Okey, maknanya ni. Okey, dibahagikan dengan kos awal dia, kemudian didarab dengan 100. Itu cara kiraan dia. So, kat sini kita ambil jumlah keuntungan dia dapat, RM350 per dengan modal awal RM1,000, darab dengan 100. Darab dengan 100. Maka dapat jawapan dia lepas tu. Okay, sama dengan, dapat jawapan dia. Okay, tengok pun tahulah 35%. Okay, itu cara nak kira return of investment. Cari dulu modal awal, kemudian cari pula hasil pendapatan. Okay, cari pula hasil pendapatan. Lepas tu kira untung dia. Okay, untung ni adalah jumlah pendapatan tolak dengan jumlah modal. Okay, dapat untung tersebut, dikiralah jumlah untung per dengan modal awal. Okay, kemudian darab 100. Okay, jangan silap kat bawah ni, Bawah ni mesti guna modal awal. Okay, ini soalan nombor 16. Jawapan dia adalah yang D itulah. Okay. Tak faham tanya nah, jangan diam. Okay, 17. Okay, yang ni balik kepada soalan compound. Okay, kali ini Misha simpan RM10,000, maklumat awal. Okay, kadar faedah 5% di compound setiap suku tahun. Okay, ini maklumat dia. Clues ni adalah setiap suku tahun. Ini pentinglah. Berapakah jumlah pulangan selepas 5 tahun? Ini soalan minta. So, berbalik kepada formula yang ni lah. Kita ambil formula yang ni tadi. Okay, formula yang ni. Kita ambil formula yang ni tadi. Alright, so dekat kita masukkan maklumat saja. Just ganti maklumat saja. Okay, di mana? Okay, kadar faedah 5%. 5 bahagi 100
dapatlah 0.05. Itu dia punya faedah. First kali. Oh, sorry. Okay, yang kedua, maklumat dia lagi, dia simpan sebanyak, ini prinsipal lah. Prinsipal dia ialah RM10,000. Okay. Tempoh simpanan 5 tahun. Kita keluarkan maklumat semua tu. Okey. Yang paling penting kat sini lah. Compound dia. Bilangan compound. Berapa kali dia kira setahun? Okey. Dia kata setiap suku tahun. Setiap suku tahun. Maksudnya berapa kali? Okey, berapa kali? Jadi kat sini kita tengok pada maklumat kita. Suku. Namanya adalah suku. Okey. Bila suku, okay, kita dah tahu lah satu bulatan ni. Okay, contohnya setahun. Okay. Kalau suku merujuk kepada, suku merujuk pada 1/4 lah. Okay, ini siap kata ni. Ini separuh. Okay, ini separuh. Okay, kalau suku, dia macam ni lah. Ini suku. Okay, jadi bermaksud setiap tahun dia akan dikira sebanyak 4 kali. Itu maksud suku tahun lah. Bukan kata 3 tahun. Sebab ada pelajar, dia tersilap buat, dia fikir suku ni lah 1/4. Jadi dia pun buat 1/4, dia buat darab dengan 12. Setahun ada 12 bulan. Jadi dia pun kata 3 tahun. 3 kali, sorry. 3 kali. Ini salah ya? Bukan. Dia nak, ini sekali dia compound. Ini sekali dia compound. Ini sekali compound. Ini Januari sampai Mac sekali je compound. April sampai Jun sekali je compound. Julai sampai September sekali je compound. Oktober sampai Disember sekali compound. Jadi maksudnya ni ada 4 kali dia compound. Okey, jadi berhati-hati dengan fahaman kita. Suku tahun maksud 4 kali compound. Alright? Jadi kita ganti maklumat dalam ni. Okay, kita ganti maklumat dalam ni. Okay, formula ni dalam Excel akan dibagilah. Saya buat kena ingat. Jadi dia simpan sebanyak RM10,000. Faedah 5%. Dikompon 4 kali, dia nak tempoh masa 5 tahun dan setahun dikompon 4 kali. Ganti formula tu penting. Okey, lepas tu just kira gunakan kereta je lah. Okey, gunakan kereta saja. Jadi kita pun isi maklumat. Okey, RM10,000 yang dia simpan. Okey, darab dengan kurungan 1 tambah. Okey, faedah dia 0.05 bahagi dengan dikompon 4 kali setahun. Okey, tutup kurungan. Okey, dikompon 4 kali setahun. Okey, kemudian tutup kurungan. Kemudian kuasa. Buat cuma topi ni. Buat kurungan juga kan, jangan lupa lah. Okey, dia nak 5 tahun, setiap tahun dikompon sebanyak 4 kali. So, 5 kali 4 sama dengan, dapat jawapan itu. RM12,820.37. Itu cara kiraan dia. Jadi kalau dapat sini, meter value selepas 5 tahun, dapatlah RM12,820 dan 30 sen. Okey, itu cara nak kira kalau melibatkan faedah compound. So ini jawapannya lah. Okay, yang penting dia nampak itu, ditulis tu decompound. Dia sebut compound, guna formula faedah compound. Kalau tak sebut compound, gunalah formula faedah mudah. Okay, itu nombor 17. Okay, tengok pula soalan nombor 18. Okay, kali ni kita tengok. Okay. Dia kata situ, berikut adalah harga saham bagi tempoh 3 bulan. Okay, bulan Januari, Februari dan Mac, harga bagi satu unit saham. Okay, Muazzam ni, dia ada RM6,000. Maklumat? Dan nak beli saham tersebut. Okay, dan soalan kata apa? Soalan kata, hitung beza bilangan saham. Ni soalan minta lah. Okay, yang mana kalau dia beli sekaligus pada bulan Januari, maklumat yang pertama, ataupun beli secara berkala setiap bulan. Okey, maksudnya kalau dia beli sekaligus bulan Januari, dapat berapa? Kalau dia beli sikit-sikit,
dapat berapa. Tengok beza dia. Itu soalan minta. Okey, so dekat sini kita kira. Kalau beli sekaligus, sekaligus bulan Januari, dia akan dapat berapa? Dia ada RM6,000 dan pada bulan Januari, harga satu unit saham adalah RM1.50. So kita bagi RM1.50. Maka dia dapat membeli sebanyak sebanyak RM6,000 kita bahagikan dengan RM1.50. Jadi dia mampu membeli sebanyak 4,000 unit saham. Itu. Kalau beli sekaligus. Tapi kalau beli secara sikit-sikit, beli secara berkala, setiap bulan sama nilai, RM2,000. Jadi untuk bulan Januari, dia ada RM2,000. Pada bulan Januari, harga saham adalah RM1.50. RM1.50. Jadi pada bulan Januari, dia mampu membeli sebanyak RM2,000 dibahagi dengan RM1.50. Dia boleh beli sebanyak 1,333 unit saham. 1,333 unit saham. Ini bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari pula, cara sama, tapi kali ini harga saham makin meningkat. RM1.80. Jadi pada bulan Februari pula, dia hanya mampu membeli sebanyak 1,111 saham. Itu cara kira dia. 1,111 unit saham. Dan pada bulan Mac pula, dia beli lagi. Dia beli lagi. Pada bulan Mac pula, dia beli pula lagi. Tapi kali ini sahamnya turun. RM1.20. Jadi pada bulan Mac, dia mampu membeli sebanyak RM1.20. RM1.20. Jadi dia mampu membeli sebanyak RM1.20. 1,667. Kita guna terus. 1,667 unit saham. So kalau beli secara berkala, berapakah jumlah saham yang dapat beli? So dekat sini kita kira semua, tambah semua lah. Bila tambah semua kali ni, maka dia mampu membeli sebanyak, kita tambahlah. 1,333. 1,333 tambah dengan 1,111 tambah dengan 1,667. Jadi dia mampu membeli saham sebanyak 4,111. 4,111 saham. Kalau beli secara berkala. Macam itu kira dia. Okey, so soalan kata, berapakah beza saham yang ada? So tolak je lah. 4,111 ni kalau beli secara berkala. 4,000 ni kalau beli secara sekaligus. So bezanya ialah 111 unit saham. Yang ni lah jawapan dia. Bukan jawapan A tu. A tu ialah jumlah saham kalau dia beli secara berkala. Soalan cuma minta beza. So tolakkan saja. Bukan kata ambil semualah. So jawapannya yang D ni. Jawapannya yang D ni. Okey. Lagi kita sambung. Tak faham tanya nak, kalau segan nak buka apa? Buka sound, tulis kat chat tak apa, saya bacalah. Okey, soalan 18. Tengok pula soalan nombor 19. Puan Natasha membeli sebuah perabot bernilai RM2,500 menggunakan kad kredit. Nyatakan bayaran minimum perlu dibuat oleh Puan Natasha pada bulan berikutnya. Dia kata perabot tersebut bernilai RM2,500 guna kad kredit. Dan soalan tanya, berapakah bayaran minimum yang perlu dibayar oleh Puan Natasha? Alright. So di sini kita kena ingat. Siapa ingat? Macam nak kira kadar bayaran minimum pembelian guna kad kredit? Siapa ingat?
Okey. Yang ni sebagai ingatan lah, bagi dah lupa ingatan sebagai ingatan je lah, ingatan kembali. Okey, untuk pembayaran kad kredit, untuk pembayaran kad kredit, yang mana pengguna kad kredit perlu membayar sekurang minimum RM50 atau 5% kadar penyata. Kadar penyata. Hutang kita berapa? Betul. Mana yang tertinggi? Kita tengok kat sini. Ini clue ya. Setiap bulan kita mesti bayar sekurang-kurangnya RM50 ataupun 5% daripada kadar penyata. Kadar penyata ni ialah jumlah hutang kita lah. Jumlah hutang kita. Tengok yang mana tinggi dalam perkiraan. Kalau kita rujuk soalan ni. Kita rujuk soalan ni. Kita tengok soalan ni. Kalau RM2,500 didarabkan dengan 5%, darab dengan 5%. Jadi kita perlu bayar sebanyak berapa? 2,500. 2,500 darab dengan 5%. Darab dengan 5%. Jumlahnya adalah 125. RM125. Jadi dekat sini tengok. RM50 dengan 125. Yang manakah lebih tinggi? Di sini adalah yang inilah lebih tinggi. Makanya dia kena bayar yang ni lah. Bukan RM50 ni. Kena bayar yang ini. Sebab yang inilah lebih tinggi sekali. So ini jawapan dia. Itu cara nak kira bayaran kad kredit bagi bulan tersebut. Nombor 19 ya. Nombor 20. Nombor 20 tengok pula sini. Encik Warid membuat pelaburan sebanyak RM15,000 ke dalam sebuah akaun simpanan tetap. Itu maklumat beritahu lah. Maklumat beritahu. Warid ni dia simpan sebanyak RM15,000 dalam akaun simpanan tetap. Ini adalah prinsipal dia. Ini adalah prinsipal dia. Kita masukkan maklumat siap. Yang ini merupakan prinsipal dia. Kita masukkan notasi dengan ni. Ini adalah prinsipal dia. Akaun tetap selama tempoh 5 tahun. Ini pula adalah tempoh dia. Kita lanjutkan lagi sini. Ini adalah tempoh masa dia. 5 tahun. Kemudian soalan kata lagi. Soalan kata lagi. Kadar faedah R% setahun. Tak tahu berapa. Ini faedah dia. Tak tahu berapa. Dan dia kata di-compound. Di-compound setiap 4 bulan. Ini penting. Di-compound tu penting. Dan dia kata pula, pada hujung tanggal 5 tu, jumlah pulangan adalah RM18,705.41. Ini maklumat penting sekali. Nyatakan, ini soalan minta, nyatakan kadar faedah pelaburan itu. Dia minta kita kira berapakah peratus faedah. Itu soalan minta. So, clue kat sini ialah faedah compound. So, kenalah ingat balik formula compound yang ni tadi. Mana tadi ya? Yang ni tadi ya? Ini. Ambil balik yang tu. Kita pun keluarkan maklumat. Kita keluarkan maklumat. First kali ialah prinsipal dia. Kita keluarkan maklumat. Maklumat dia. Prinsipal dia adalah sebanyak RM15,000. Yang kedua adalah kadar faedah, tak tahu berapa. Kadar faedah tak tahu berapa. Kadar faedah tak tahu berapa, nak cari. Kadar faedah kita nak cari. Nak cari. R lah. Lepas tu lagi
Tempoh simpanan, tempoh simpanan, tempoh simpan 5 tahun. Dan compound pula dia kata itu setiap 4 bulan. Ini bermaksud setahun 12 bulan dibahagikan dengan 4 kali di compound, jadi 4 bulan sekali, jadi di compound sebanyak 3 kali setahun. Inilah bilangan N lah. Ini compound ni bilangan N. Tempoh simpanan ni ialah T. Kadar faedah ni ialah R. Prinsipal ni ialah P. Okey. Kita dah masukkan maklumat semua dah. Okey, sekarang kita gunakan maklumat ni. Okey, dan soalan beritahu juga tadi, dia beritahu dia nilai matang. Nilai matang jumlah simpanan. Nilai matang dia selepas 5 tahun adalah RM 18,753 dan 481 sen. Nilai matang ni ialah MV. Okey, kita pun masukkan maklumat. Okey, MV kita tahu 18,753,481. Prinsipal kita tahu juga 15,000. Tahu dah masuk kan? Faedah tak tahu. Tak tahu. Di compound 3 kali setahun untuk tempoh 5 tahun. Macam gitu. Jadi kita masukkan maklumat, ganti begitu. Ni penting . Jadi kat sini, inilah jumlah simpanan yang dia ada selepas selepas 5 tahun. Ini dia simpan yang 15,000. R ni kita nak cari. 3 ni ialah di compound setiap 4 bulan. Di sini ada 3 kali setahun. Dan tempohnya 5 tahun, compound 3 kali. Ini formula lah. Kena ingat formula tu. Okey, kita pun bermain dengan formula tersebut. Okay, step pertama ni. Okay, step yang kedua, kita masukkan maklumat situ. Okay. Kita masukkan maklumat. Sini 18,753,481 tadi. Okay, sama dengan 15,000 ni. Okay, yang ini kita tak tahu. R ni tak tahu, tak cari. R tak cari. Okay, yang ini tadi ialah 15. Iaitu 5 kali 3 tadi. 15. Okay. Kemudian, kita hilangkan 15 ni. Jadi, kiri kanan, kita bahagilah dengan 15. Jadi kat sini 18,753,481 kita bahagikan dengan 15,000, okey, akan dapat 0.125. Okey, 0.125 sama dengan yang ni kita ambil balik lah. Betul? Okey. Sekarang ni nak hilangkan pula 15 ni. Ini adalah kuasa. Dia nak hilangkan dia, kenalah buat punca kuasa pula. Punca kuasa pula. Punca kuasa pula dengan 15. Kiri kanan. Punca kuasa 15. Okey. So, punca kuasa 15 boleh jadi berapa? Okey. Kita buat gini. 15. Okey. Punca kuasa. Okey. Masukkan 0.125. Dapat macam ni. Okay. 0.871. 0.871. Sama dengan, okay, ini bila dah keluarkan ni, tinggallah yang ni saja. Tinggal yang ni saja. Ini. Okay, seterusnya, nak hilangkan 3 tu, ataupun nak hilangkan 1 boleh. Okay, 1 ni tak pindah ke sana, boleh juga. Boleh tak? Okey, punca kuasa ni takut silap . Okey, 15 ni tadi 15. Okey, punca kuasa 0.125. Okey, betul lah itu. Alright. Kemudian nak hilangkan ni, yang 1 ni pula kita pindahkan. Jadi R tambah 3 ni sama dengan, okey, biar ini pindahkan, jadilah tolak 1. Okay, negatif 0.129, tak silap aja.
Okey, lepas aku silap sekejap saya check jawapan. 15,000, okey betul. 5, okey betul. Kadar faedah, okey betul. Saya masukkan maklumat, 15,000 betul. 15,000, okey betul. Betul, 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 betul. Semua tu 15, okey betul. Okey, sini ada silap sikit. Sekejap saya check. Kira balik sekejap saya check balik keadaannya. 18,753.481 saya bahagikan dengan 15,000 tadi. Okey, dapat gini. Okey, sebab silap sini. Okey, sini silap tadi. Okey, kan dapat 125 ya. Silap ni. Okey, bukan ni. Okey, sini 125. 1.25. Okey, 1.25 serta sini. Kemudian di punca kuasa. Okey, masukkan 15 punca kuasa. Okey, 1.25 tadi. 1.25. Okey, akan dapat 1.0115. 1.015. Sini dapat 1.015. Sebunarkan terus. Okey, 0.015. Kemudian pindahkan 1 ke sebelah sana, jadilah 0.015. 0.15. Okey, iaitu 1.015 tu kita tolakkan dengan 1, saya pindahkan, dapat gini 0.015. Lepas tu hilangkan 3, darab ke sebelah sana tu. Jadi R dia ialah 0.015 kali dengan 3 dapatlah 0.045. 0.045. Okey. Ini adalah 0.45. Okey. Kita ubah kepada peratus. Okey, kali dengan 100. Okey, kali dengan 100. Bagi dalam untuk peratus. Jadi 4.5%. Okey, kita darab dengan 100 kat sini. Jadi R dia adalah darab dengan 100 lepas tu. Bagi dalam untuk peratus. Dapatlah R dia ialah 4.5%. Okey, dia panjang sikit lah jawapan dia tu. Tapi bermain dengan formula yang ni, asal dia. Okey, cuma mungkin akan ada masalah kat sini nanti, awak tekan masalah kat sini nanti. Macam mana nak tekan kereta? Punca 15 nanti. Okey, punca 15. Salah tekan. Okey, punca 15. Okey, nak cari punca kuasa bagi 15. Okey, saya cari. Okey, bagi yang takut dan tak tahu ni, okey, awak gunakan kereta awak tu. Okey, masukkan 15. Kemudian tekan simbol yang ni lah, simbol yang ni. Simbol topi ni. Dengan simbol topi ni. Okey, masukkan 15, kemudian tekan shift, tekan simbol topi ni. Dia akan jadi begini lah. Dia masuk 1.25 tu. Dapat jawapan dia. Okey, masuk 15 ni, dia masuk tekan shift, sini tekan shift. Tekan shift sini. Kemudian tekan pula simbol topi. Topi. Okey, untuk dapat sambung lagi lah. Masukkan 1.25 tu. Okey, kalau punca kuasa 3, punca kuasa 2 dapat terus kan. Sini kuasa 3, sini kuasa 2 masuk sini terus. Tapi kalau lebih dari 3 tu, awak tekan shift, contoh katakan punca kuasa 6, tekan 6, simbol shift, tekan ni. Ini adalah punca kuasa 6. Okey, kalau kuasa 15, tekan 15, dan simbol shift, tekan simbol ni. Ini adalah punca kuasa 15. Kalau 3, tekan begini lah. Kalau 3 senang gitu ya. Okey, kalau 3, tekan begini boleh. Okey, 3, shift begini. Okey, 3 shift begini boleh, contoh lah 27. Okey, akan dapat jawapan 3. Contoh gitulah. Okey, yang tekan begini boleh, tekan shift 3 27. Dapat jawapan sama juga. Okey, alright. Ini bagi yang kuasa lebih. Okey, ini adalah soalan bahagian A. Okey, ada soalan yang sukar, soalan sederhana, soalan yang mudah pada. Okey, sekarang kita tengok pula soalan-soalan bentuk bahagian B. Okey, bahagian B saya cakap hari tu, soalan berbentuk respon, struktur respon terhad. Objektif sebagai bentuk. Okey, dia sangat objektif tetapi bukan berbentuk ABCD. Dia ada bentuk inilah. Jawapan tu ada, kita cuma kena lengkapkan saja. Okey. Soalan pertama. Simpanan. Dah belajar dah hari tu, simpanan ada tiga jenis,
Yang pertama adalah akaun simpanan. Yang kedua akaun semasa. Lagi satu apa dia kat sini? Tengok dalam ni pun tahu dah, nampak dah. Akaun simpanan tetap. Okay, tengok betul jawapan dah. Just masukkan saja. Okay, ini untuk yang pertama jawapan dia. Akaun simpanan tetap. Simpanan tetap. Okey, itu yang pertama. Kemudian untuk yang ni pula ada amanah. Nampak sini pun, nampak sini pelaburan. Perkataan pelaburan tu nampak sini. Jadi tahu dah bahagian sini adalah pelaburan. Kita pun masuk ini, pelaburan. Okey, pelaburan pun ada 3 jenis juga. Yang pertama sekali adalah amanah saham. Yang kedua tanah. Dan satu apa dia? Dalam tengok ada ni lah, saham. So sini adalah saham. Okey, soalan itu ada, jawapan itu ada, kita cuma kena pilih sahaja. Itu maksud soalan objektif pelbagai bentuk. Okey, soalan tu ada, jawapan pun ada, cuma kita perlu pilih sahaja. Okey, kemudian untuk simpanan ni, dia ada berbentuk faedah. Faedah pun ada 2. Faedah mudah dan faedah compound. Itu saja. Okey, selesai. Okey, soalan objektif pelbagai bentuk. Yang ini just isi tempat kosong. Betul 1 markah, salah kosong saja. Okey, so sini, okey, 1 markah sini, 1 markah sini, 1 markah sini, 1 markah sini. Jumlah 4 markah. Objektif 1 betul 1 markah. So ada 20 soalan, 20 markah lah. Okey, nombor 2. Yang ini pula. Tadi kita cakap tadi. IPRT merujuk kepada faedah mudah. Okay? IPRT merujuk kepada faedah mudah. Okay, walaupun dia tak bagi pilihan jawapan, tapi kita tahu benda ni. Kita tahu benda ni. Jadi benda ni merujuk kepada faedah mudah. Okay, formula ni kita tahulah. Okay, jadi yang ini merujuk kepada faedah mudah. Okay, tag dia. Di tengah-tengah. Alright. Dan kalau yang ini faedah mudah, yang ni tahulah. Nampak MV ni. Okay, nampak MV ni tahulah. Nampak MV ni tahulah. Ini merujuk pada faedah compound. Okay, jadi ini adalah faedah compound. Faedah compound. Faedah compound. Okay, gitu je. Soalan yang sangat-sangat mudah lah semua ni. Okay, so dapat 2 markah sini. Okay, lagi 2 markah ini pula. Tandakan raih jenis pelaburan dan sebenarnya ini risiko paling tinggi. Risiko paling tinggi. Yang manakah ada risiko tinggi? Pertama sekali yang tinggi adalah amanah saham. Sebab saham ni tak menentu. Kadang-kadang harga tu naik macam sana. Tiba-tiba esok tu jatuh merudung-rudung. Okay? Jadi yang ini sangat berisiko tinggi. Okay? Ini yang pertama ya. Jawapan dia. Amanah saham, dia ni sangat berisiko kerana harganya mudah naik dan mudah turun secara mendadak. Okay? Amanah saham dijamin oleh kerajaan. Simpanan tetap, risiko tak tinggi. Asalkan simpanannya, risiko tak tinggi. Hartanah pun tinggi juga risiko dia. Sebab apa? Kebarangkalian berlaku kerugian. Beli barang tu, tapi tak boleh nak sewakan. Tak boleh nak dijual. Orang tak ramai nak beli. So saham ini pun risiko tinggi juga. Inilah dia 2 benda yang memberikan risiko yang tinggi. Okay, betul 2 markah lah. 1 markah, 1 markah. Jumlah 2 markah. Okay, soalan nombor 2. Nombor 3. Okay, nombor 3 ni tengok Ini tentang kad kredit. Kad kredit adalah salah satu perkhidmatan yang disediakan oleh bank kepada penggunanya. Okay, untuk tujuan pembelian barangan dan perkhidmatan dengan kadar had perluan tertentu. Seseorang pengguna kredit harus mengurus kad kredit yang baik dan bijaksana. Di mana? Soalan pertama, pengguna kad kredit perlu menjelaskan bayaran hutangnya dalam tempoh ditetapkan untuk menikmati apa. Okay, di sini ada 5 jawapan. Dan kita ada kat sini 3 soalan. Kena pilih lah. Kalau kita bayar hutang tempoh masa yang ditetapkan, apa kita dapat? Tempoh diskaun tunai, tempoh tanpa faedah, cas atau baki, jumlah penuh ataupun cas barang lewat. Okay, kita cuba tanya. Okay, Alif. Agak-agak Alif, kenapa kita perlu bayar hutang kad kredit kita ni ikut tempoh ditetapkan?
Sebab apa? Untuk tujuan apa? Amir Syam, kau nak cuba? Daniel Azri, kau nak cuba? Okey, Iman lah. Untuk Iman. Okey, Iman tadi kat sekolah baru sebab 2. Okey. Kita bila dapat kad kredit, guna kad kredit, okey, pastikan kita bayar ikut tempoh masanya untuk menikmati. Okey, ada jawapan tadi. Okey. Macam mana lewat? Okey, untuk menikmati tempoh tanpa faedah. Itu jawapan dia. Tempoh bayar. Okey. Bila kita bayar ikut tempoh tentu, maka kita akan dapat bayaran tanpa dikenakan faedah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, sebagai seorang pengguna yang baik dan bijaksana, kita, ni kru utama ya. Sebagai pengguna yang baik dan bijaksana, kita perlu membayar dengan jumlah penuh lah. Jangan bayar sikit-sikit. Okey, ini jawapan dia. Okey, membayar dengan jumlah penuh. Boleh kita guna yang baik. Okey, kalau kita bayar sikit-sikit, itu kurang bijak. Sebab apa? Baki yang tinggal tu nanti akan dikenakan faedah, cas atau baki semualah. Okey, berikutnya lagi, jumlah bayar minimum yang dibayarkan bank kredit untuk membolehkan bank mengenakan apa? Okey, bank akan mengenakan cas atas baki. Itu yang pertama kali. Okay. Kalau kita beli guna kad kredit harga 1,000, kita bayar 500 saja, lagi 500 tu bank akan kenakan yang pertama sekali adalah cas atas baki. Okay. Dan yang kedua adalah cas bayaran lewat. Okay, cas bayaran lewat. Macam kita tak bayar habis. Ini yang kedua. Okay, cas bayaran lewat. Okay, tu ini maksudnya kita dah berbelanja sebanyak RM1,000 guna kad kredit, tapi hujung bulan kita bayar 500 saja, tak bayar penuh. Maka bank akan kenakan kepada kita, yang pertama kali adalah cas atas baki, yang kedua adalah cas bayar lewat. Sebab kita bayar tak ikut jumlah sepenuh. Itu dia antara jawapannya. Okey, next tengok. Nombor 4. Encik Aimi ada RM5,000. Dia ingin buat pilihan pelaburan terbaik yang berikan pelaburan besar. Tandakan step betul dengan tentukan bank mana. Okey. Tentukan bank mana yang pilihan terbaik. Okey. Yang ini kenalah kita kira. Okey. Dia ada RM5,000. Okey. Nak simpan dalam bank. Okey. Bank P faedah mudah 4.5% setahun. Bank Q compound 2 kali setahun. Faedah sama tapi compound. Okey. Pulangan tahunan 225. Okey, pulangan tahunan 253. Okey, yang ni antara dua ni. Kita akan check dulu ni. Betul tak betul ni? Alright. So, untuk faedah mudah, tadi kita dapat tadi formula dia PRT kan. Okay, jadi prinsipal dia 5,000 darab dengan faedah 4.5 per 100. Okey, darab dengan setahun. Setahun lah. Dia ingin buat simpanan, peluang terbaik ke setahun lah. Okay, jadi setahun, dia dapat 225. So, sini betul lah. Okay, sini betul lah. Standar itu. Okay, pulangan tahunan tu betul lah sini ya. Dapat yang ni. Tengok yang ni pula. Yang ini pula kena guna formula faedah compound. Jadi, kat faedah compound, jumlah simpanan prinsipal darab dengan 1 tambah dengan kadar faedah 0.045 iaitu 4.5% bahagi dengan per compound 2 kali. Jadi bahagi dengan 2. Tutup kurungan kuasa setahun kali dengan 2 kali. Jadi hujung tahun dapat banyak ni. Tetapi berapa pulangan dia? Okey, tolak pula dengan RM5,000.
di pulangan dia adalah sebanyak 22753. Bukan yang ni. So yang ini tak betul lah dari segi pengiraan dia. Okay, kalau nak buat nota sikit boleh lah. Kat sini kita buat nota sikit boleh buat ni. Okay, untuk yang ini kita buat nota. Okay, 5,000 kali dengan 4.5% darab dengan setahun. Okay, darab dengan setahun. Okay, dapat 225. Okay, untuk yang bawah ni pula, kiraan dia 5,000 kali dengan, dia kiraan dia lain sikit lah, kiraan dia lain sikit kat sini, 1 tambah dengan 0.045, okay, bahagi dengan 2 kali compound, kuasanya setahun darab dengan 2 kali compound. Dapat kat itu 273 point tadi. 273.53. Okey, 273.57. Okey, 227.53. 227.53. So yang ni tak betul lah dari kiraan dia. Okey, yang ni nanti akan dapat gini, kalau dapat gini 5,000 lebih nanti. Kemudian bila tolak dengan 5,000 nanti, okey, tolak dengan 5,000 nanti, dapat itu 227.53. Ini kiraan dia lah. Okey, 5 ni ialah jumlah simpanan dia. Hujung tahun dapat macam ni. Ini adalah nilai matang dia. Tapi bila tolak dengan prinsipal, ini adalah jumlah faedah dia terima. So, tak betul lah kat sini. Dia bagi dua-dua. Alright. Okey, so yang berikutnya, bank manakah pilihan Aimi? Dah tentulah bank. Kata sekali pandang, yang ni pindah 227. Ini bila kita guna bank ni, okay, pulangannya adalah 225. Tapi yang ini 227. Jadi kita pilihlah bank Q. Jawapan dia. Pilih bank Q. Kenapa bank Q? Okay. Jumlah pulangan RM227. Okay, RM227.53. Macam mana kiraan dia? Yang ni tadilah. Okay, alright. Tu jawapan untuk soalan-soalan berbentuk objektif pelbagai bentuk. Okey, selanjutnya sikit. Okey, nombor 5. Lengkapkan yang berikut dengan menggunakan perkataan tinggi atau rendah. Ini kita melabur. Okey, kita mula melabur. Dalam pelaburan, semakin tinggi pelaburan, ini risiko, maka semakin tinggilah juga pulangannya. Contoh macam saham. Saham tu, lagi kita melabur, lagi tinggilah pulangan dia. Okey. Yang kedua pula, pelaburan. Ni balik macam ni. Semakin rendah, okey, semakin rendah risiko satu pelaburan, maka pulangan pun makin rendah juga. Pelaburan diikut. Kalau risiko tinggi, pulangan tinggi. Kalau risiko rendah, pulangan rendah. Pelaburan ikut itu. Okey, kemudian simpanan pula adalah rendah risiko. Nampak perkataan jenis simpanan? Dia adalah rendah risiko. Jenis pelaburan, tinggi risiko. Itu saja sebenarnya. Okey, itu selesai soalan 5 soalan objektif pelbagai bentuk. Sekarang kita masuk pula soalan-soalan bahagian C. Kita buat setakat sempat. Okey, Ashikin. Bukan Ashikuna ni silap ni. Okey, Ashikin bercadang membeli sebuah kereta. Ini Adriana pula. Okay, Ashikin bercadang membeli sebuah kereta. Okay. Dan dia pun meneliti beberapa model. Okay. Lah kan dia beli apa? Dia beli Produa Beza. Okay. Harga kereta RM40,000 di mana pinjaman bank hanya bagi pinjaman RM40,000 sahaja. So berapakah deposit perlu disediakan oleh Ashikin? Okey, so deposit ini merujuk kepada harga kereta ditolak dengan pinjaman bank. Jadi harga kereta ialah RM45,000
pinjaman bank ialah RM40,000. Jadi Ashikin perlu menyediakan sebanyak RM5,000 sebagai deposit, down payment. Okey, ada cara dia. Yang kedua, berapa peratus pinjaman bank diluluskan? Peratus pinjaman bank diluluskan berapa? Okey, yang ni nak kira peratus pinjaman bank, sama dengan jumlah pinjaman per dengan harga kereta darab dengan 100. Jadi bank hanya bagi pinjam 40,000, harga kereta 45,000 darab dengan 100 sebab nak cari peratus. Dapat jawapan. Sama dengan 40,000 per dengan 45,000 kali dengan 100. Jadi bank bagi pinjaman sebanyak 88.89%. 8.89%. Itu cara kita lah. Okey, selesai soalan A. B pula. Masih cerita sama ni tadi. Okey, dia kata bank memberikan faedah mudah. Bank memberikan faedah mudah. Clue kata faedah mudah. Pinjaman selama tempoh 9 tahun. Dan soalan minta kata setiap bulan kena bayar berapa. Jadi untuk yang di sini, first kita tahu ialah berapakah jumlah bayaran balik yang perlu dibayar untuk tempoh 9 tahun. Jadi kat sini, first kali jumlah bayaran balik. Jumlah bayaran balik sama dengan dia akan meminjam sebanyak 40,000 tambah dengan jumlah faedah iaitu RM40,000 darab dengan faedah tadi ialah 45%, 4.5% darab dengan tempohnya adalah selama 9 tahun. Nah, ini adalah jumlah faedah. Kita buat satu-satu sama dengan jumlah pinjaman awalnya adalah 40,000. Tambah faedah dia 40,000 darab dengan 4.5% darab dengan 9 tahun. Jadi ini adalah faedah kena bayar balik. 16,200. Jadi untuk tempoh 9 tahun tersebut, jumlah yang kena bayar balik kat bank adalah sebanyak RM56,200. Pinjam 40,000, kena bayar balik 56,000. Kerana apa? Kerana adanya faedah mudah tersebut. Okey, jadi untuk 6,000 ni kena bayar dalam tempoh 9 tahun. Yang ini kena bayar tempoh 9 tahun. Okey, 9 tahun ni bermaksud setiap bulan berapa? Soalan minta sebulan. Jadi 9 tahun kali 12 akan dapat 108 bulan. Okey, kena bayar tempoh 108 bulan. Jadi berapakah bayar setiap bulan? Kita pun kira. Jadi bayaran ansuran bulanan. Ansuran bulanan sama dengan jumlah yang dipinjam kena bayar balik iaitu 56,200. RM tak apa, tak salah. Bahagi dengan 9 tahun kali dengan 12 bulan. Okey, 9 tahun kali dengan 12 bulan. Okey, ini kiraan dia. Jumlah bayaran balik bahagi dengan jumlah bulan. Jadi setiap bulan dia kena bayar sebanyak RM 56 tambah dengan 40,000 tadi. Okey, 56,200 ni, kita bahagi 56,200 ni, kita bahagilah dengan 9 tahun kali dengan 12 bulan. Jadi dia kena bayar setiap bulan ialah RM520.30 sen. RM520.37 sen. Inilah dia kena bayar setiap bulan kepada bank tersebut selama 9 tahun. Ini kiraan dia. Okey, markah dia 4.
So 1 markah dekat sini. Ni formula yang betul. 2 markah kat sini, 3 markah sini dan 4 markah sini. Jumlah 4 markah. Okey, yang ni 3 markah sini, okey 3 markah sini. Yang ni 1 markah, ni 2 markah, ni 3 markah. Jumlah 3 markah sini. Okey. C pula. Okey, C pula. Okey, so C ni soalan kebat lah biasanya. Okey, yang C pula kata, pada bulan ke-7, tahun ke-7, Ashikin telah menjual kereta tersebut kepada rakannya Muslihah pada harga RM35,000 dan rakannya akan menyambung bayaran pada bulan tersebut. Hitung angsuran bulan telah daripada bank. Okey, selama 7 tahun. Okey, jumlah bayaran. Okey, jumlah bayaran selama 7 tahun sama dengan setiap bulan dia bayar kepada bank sebanyak RM520 kali dengan 7 tahun kali dengan 12 bulan. Ini yang dia dah bayar pada bank selama ni. Okey, jadi 520 sorry. Okey, 520 tadi, okey 520 sen, okey kali dengan 7 tahun yang dia dah bayar. Sorry, dia dah bayar 6 tahun lah. Okey, dia bayar 6 tahun kali dengan 12 bulan. Jadi dia dah bayar kat bank sebanyak 37464 sen. RM 37466. Okey, 466 dan juga 64 sen. Okey. Tahun ketiga dia jual. Maksudnya dia baru bayar sebanyak 6 bulan lah. 6 tahun, sorry, 6 tahun. Okey, jadi setiap bulan dia bayar 520 sen selama 6 tahun. Okey. 6 tahun pula dalam 12 bulan. Okey. Jadi ini dia bayar kat bank. Tahun ketujuh dia jual. Jadi dia hanya baru bayar 6 bulan je lah kat bank. Itu yang pertama. Kemudian soalan tanya pula, adakah Ashikin memperolehi keuntungan? Nak tengok yang untung, tengok yang ni ya. Okey, pendapatan dia ialah RM 37. Sorry. Dia jual kat kereta dia jual kereta RM35,000. Okey. Dia jual kereta dia RM 35,000. Pendapatan daripada jualan kereta. Okey, banyak ni. Okay, yang dia dah belanjakan, ialah RM 3746664 sen. Kita tengok dekat sini, nampaknya dia tidak memperoleh untung. Okay, dia tidak memperoleh keuntungan kerana jualan kereta tersebut kurang daripada bayaran yang telah dibuat. Okey, itu jawapan dia. Okey, jadi dia tak dapat untung lah. Dia tak dapat untung. Tapi terpaksa jual kot. Mungkin terpaksa jual sebab dia, apa kata orang? Dia tak ada duit ke, dia perlukan duit apa kan, jadi jual. Okey, jadi dia dah bayar kat bank RM37,000. Dia jual balik dapat RM5,000. Jadi dia tak untung lah. Dia rugi RM2,000 lebih. Sebab apa? Sebab yang dia belanjakan tu lebih dari yang dia dapat. Tapi tak apalah, at least dia dapat kurangkan duit. Okay? Dia tak perlu bayar kat bank lagi. Dan juga dia pun dapat hasil RM5,000 ni. Okay? Itu konsep dah. Alright. Soalan terakhirlah untuk hari ini. Zahin dan Haikal memiliki sebuah cetakan di mana pemilikan saham mereka adalah 55-45. Zahin melabur 675 di mana dia ada 540,000 unit saham. Cari harga bagi satu unit saham tersebut. Okey. Clue kata sini. Zahin, okey, dia memiliki saham sebanyak 540,000 unit saham. Di mana dia melabur sejumlah, okey, dia melabur sejumlah RM 675,000. So berapakah harga seunit saham? Jadi seunit saham bersamaan dengan yang dia jual, yang dia bayar per dengan unit saham. Itu cara kiraannya. Jadi dia dah belanja sebanyak RM675,000 bahagi dengan saham yang dia ada adalah 540,000. Jadi harga sesaham ialah
Okay. Harga saham ialah kalkulator 675,000 bahagi dengan 540,000. Jadi harga sesaham ialah RM1.25. Itu cara kiraan dia. Kemudian berapa pula Haikal ada? Okey. Kalau Haikal, kalau ini pula kiraan gini, okey. Kalau Zahin, okey. Okey, Zahin, okey. Zahin ada 50% saham. Dia ada berjumlah, okey, 50% ni bersaham dengan 540 unit. Jadi kalau 1% berapa? Okey, kalau 1% sama dengan 5,400. Okey, gini ya. Kiraan dia gini, okey. 540,000, okey, 540,000 bahagi dengan 55. Jadi setiap 1% mewakili, setiap 1% mewakili 54,000 bahagi dengan 55. Jadi setiap 1% mewakili okey, 9818. Lebih kurang itulah. Okey, 9818. Okey, 9818. Saham lebih kurang. Jadi kalau 45%, kalau 45%, darablah. 45 kali dengan 988 kali dengan 9818. Jadi Haikal ada saham sebanyak, kali dengan 45%. Jadi Zahin ada sebanyak 4. Haikal ada saham sebanyak 441,818. Okey, 45 kali dengan 9818. Jadi Haikal ada saham sebanyak 441,810. 441,810 saham. Ini cara kiraan dia. Okey, next tengok. Zahin berhasrat menceburi bidang baru dan dia jual semua saham dia kepada Haikal. Berapakah pulangan atas pelaburan? Ini ROI lah, ROI. Okey, jadi kat sini tengok. Modal awal Zahin adalah RM675 tadi. Okay. 675,000. Kemudian dia jual balik saham dia, dia dapat hasil sebanyak, dia ada saham sebanyak 54,000 ni kali dengan 1.65 harga sesaham. Jadi dia akan dapat hasil sebanyak RM540,000 unit saham. Darab dengan RM1.65. Hasil dia dapat sebanyak 891,000. RM891,000. Jadi keuntungan dia berapa? Keuntungan dia ialah RM891,000 tolak dengan RM675,000. Jadi dia untung sebanyak. Tolak dengan 675,000. Jadi dia untung sebanyak RM216,000. Berapakah return of investment dia? ROI dia sama dengan jumlah keuntungan 216,000 per dengan kos yang dia dah belanja 675,000 kali dengan 100. Jadi dapatlah return of investment dia sebanyak 26. Answer ni per dengan 675,000 kali dengan 100. Jadi dia untung sebanyak 32%. Itu cara kiraan dia. Alright. So baki soalan ni, soalan nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6 ni awak cuba buat dulu. So untuk kelas akan datang kita akan bincangkan soalan ni. Alright. So untuk petang ni kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Selamat berbuka puasa kepada semua. Kita jumpa kelas yang akan datang pada waktu dan masa sama pukul 4 petang setiap hari Ahad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.